pagi sekali lagi. Bagi memulakan sesi taklimat kita pagi ini, kita buka sesi taklimat dengan bacaan suratul Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam mengikut bacaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Okey, sebelum kita terus ke sesi taklimat, dialu-alukan semua rakan-rakan daripada JFPIB yang lain ke sesi taklimat peranan dan tanggungjawab jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di JFPIB yang akan disampaikan oleh PKKP. Actually ini adalah inisiatif Pusat Pencemerlangan dan Pembangunan dan Pencemerlangan Akademik PPKA untuk adakan sesi taklimat ini kepada staff lah. So kebetulan sudah ada ni, so kita invite sekali lah rakan-rakan daripada JFPIB yang lain kan. Okey, so dan terima kasih juga kepada pihak PKKP sebab sudi menerima invitation pada hari ini bagi sesi taklimat ni. So saya rasa untuk tidak buang masa, boleh saya serahkan floor ni kepada Puan Natasha lah untuk memberikan taklimat berkenaan dengan skop, peranan dan tanggungjawab setiap JKKP di JFPIB. Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Kashfi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, pada asalnya perancangannya ni PKA betul ke? PPKA. PPKA. Tukar nama ni, lain sudah nama dia kan? Yeah. So asalnya dia untuk taklimat ni sebenarnya untuk ahli JKKP di dalam PPKA. Cumanya bila kita dapat feedback dan beberapa JFPIB, kita telah menyerahkan surat mohon penjelasan yang mana kita keputusan tersebut telah disetujui dalam mesyuarat JKKP UMS yang diadakan pada 14 April yang lalu. So untuk makluman lah, mungkin semua yang ada di sini, saya yakin dan percaya kita semua di sini mungkin adalah ahli JKKP lah kan? Saya anggap begitulah kan? Kewajipan untuk mengadakan mesyuarat JKKP JFPIB adalah punca kuasanya adalah daripada akta lah, peruntukan akta yang required setiap organisasi mesti wajiblah mengadakan mesyuarat JKKP dengan secara berkala, which is 3 bulan sekali lah. Okay, pada peranan itu sebenarnya jatuh kepada UMS lah as one organisation, tapi kita lihat masih lagi kuranglah di tahap kesedaran dalam kalangan JFPIB untuk mengadakan dan mengaktifkanlah JKKP ni. Jadi since 2020 ni PKKP telah diberi satu amanah, yang mana amanah tersebut adalah termasuk di dalam KRA 4, which is ownership by pendaftar, yang memberi KPI kepada PKKP untuk memastikan setiap JFPIB mengadakan ataupun mengaktifkan JKKP JFPIB di JFPIB masing-masing. Sebab itu pada awal tahun kami telah melalui taklimat cascading oleh pendaftar. Ada di-mention jugalah berkenaan keperluan ini. So kami sebagai jabatan yang telah dipertanggungjawabkan telah mengeluarkan beberapa surat pemakluman dan juga beberapa peringatan dari Januari sehingga bulan
Mac yang lalulah, memastikan setiap JKKP mengadakan mesyuarat JKKP JFPIB selewat-lewatnya 31 Mac. Cumanya semasa mesyuarat 14 April, saya sendiri selaku setiausaha JKKP UMS telah melaporkanlah status keaktifan JKKP adalah masih rendah, which is 30% sahaja yang mengadakan mesyuarat. Jadi keputusan mesyuarat pada masa itu memberi peluang JFPIB untuk mengadakan mesyuarat sehingga 30 April dan memajukan salinan minit mesyuarat beserta dokumen-dokumen yang berkaitanlah untuk di-upload di dalam Google Drive yang telah kami sediakan. Walau bagaimanapun, terdapat jugalah beberapa JFPIB yang masih tidak dapatlah. Mungkin pihak kami faham juga kekangan kita semua adalah sepanjang PKPD lah. Kita tidak dapat masuk ke UMS. Jadi tidak dapatlah mengadakan ataupun which is alasan yang bukan alasan lah, mungkin sebab-sebab yang diberikan adalah mesyuarat telah diadakan walau bagaimanapun minit mesyuarat tidak dapat dikemukakan sebab di DPC di UMS lah masa tu. Okay, so kita faham walau bagaimanapun sebab telah diminitkan, kami tetap juga mengeluarkan surat memohon tunjuk sebab. Jadi anggap sajalah itu adalah sebagai motivasi lah kan, jangan jadikan itu sebagai satu teguran yang negatif. Okay, lama pula mukadimah saya. Jadi untuk itu saya di sinilah pagi ini saya ingin memberi sedikitlah taklimat peranan JKKP di JFPIB. Yang mana kita boleh share lah. Saya bukan juga cakap satu ni adalah, semua ni adalah yang betul dan wajib kita ikutlah. Cumanya ini adalah kita punya PKKP berikan guide kepada JFPIB untuk menjalankan ataupun mengaktifkan JKKP masing-masing. Okay, so untuk makluman juga apa yang slide yang saya tunjuk ini bukan slide lah ya. Ini adalah dokumen yang saya tunjukkan. Kita telah emailkan juga kepada semua JFPIB semasa kita bagi peringatan dan juga surat-surat yang lain lah. So yang ini mungkin bila baca sendiri tidak faham, so hari ini saya beri sedikit penjelasan lah ya. Okay, so saya teruskan. Saya rasa beberapa JFPIB kita telah buat lah, yang mana telah dapat taklimat tu saya rasa dan saya yakin faham lah bahkan. Cumanya yang belum pernah, sebab itu kami rasa kami mohon jugalah pihak PPKA untuk membenarkan kami membuka ruang lah kepada semua JFPIB untuk dengar taklimat hari inilah. Okay, sebab kami kadang-kadang bila kami bagi, kadang-kadang bila kita buka, ada yang tidak tidak sesuai dengan masa. Jadi sebenarnya PKKP hanya menunggu apa-apa jemputan lah. Setakat ni kita telah menerima hampir 15 JFPIB lah yang memohon taklimat ini. Cumanya kita ada 61 JFPIB sebenarnya di UMS ni. Okay, jadi hari ini saya rasa ada pelbagai juga JFPIB yang dapat join. Alhamdulillah, terima kasih semua tuan-puan kerana sudi mendengarlah taklimat hari ini. Okey, saya teruskan. Peranan utama JKKP JFPIB inilah sebenarnya adalah, okey, ini masih JFPIB U lah ya. Tapi sekarang disebut JFPIB dan juga Kolej Kediaman. Untuk makluman, Kolej Kediaman juga telah mewujudkan dan telah mengaktifkan JKKP masing-masing. Yang mana di peringkat Kolej Kediaman, sedikit perkongsian lah saya mau share sini ya. Setiap Kolej Kediaman ini mereka perlu melaporkan
aktiviti JKKP ataupun pelaporan aktiviti Kolej Kediaman masing-masing di dalam satu lagi mesyuarat yang dipengerusikan oleh TNC HEPA sendiri yang diurusetiakan oleh PNRF. Jadi di peringkat Kolej Kediaman diorang memang buat juga. So dia akan pelaporan di peringkat PNRF yang dipengerusikan oleh TNC, dan pelaporan masing-masing juga akan dimajukan kepada pihak kami di JKKP UMS. So sama juga. Jadi itulah JFPIB yang kami ada adalah 61 JFPIB. Kalau ikutkan di UMS ni tidaklah sampai 60 kan. Tapi sebab ada kolej kediaman, kita ada berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 kolej kediaman, 8 lah termasuk PNRF. That's why dia jadi banyak lah. Okay. Tujuan perananlah JKKP tersebut adalah untuk membantu dalam pembangunan kaedah keselamatan dan kesihatan, termasuklah sistem kerja yang selamat dan kajian semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ini adalah main peranan lah yang sebenarnya. So explanation untuk memastikan kaedah ini ini terus sebenarnya apa yang saya mention di sini adalah sebenarnya disebut dalam Akta OSHA lah. Jadi untuk to explain this, to define lah each of this, ini antara program yang perlu dibuat. Okay, pembangunan kaedah ni biasanya kita akan buat SOP lah. Tapi kita tidak akan tahu apa SOP yang kita perlukan tanpa kita mengenal pasti apa hazard yang ada di tempat kerja masing-masing. So that's why apa yang penting, setiap JFPIB sekiranya belum ada basic lah, langsung tidak ada apa-apa, masih zero, tidak ada knowledge dan sebagainya. Peringkat awal ini apa yang perlu dibuat adalah mengadakan mesyuarat. Itu cukup memadai bagi mengenal pasti apa hazard yang ada di tempat kerja. Okey, mungkin kita akan rasa mesyuarat tu simple je, mesyuarat bincang-bincang habis. Tetapi sebenarnya apa yang dibincangkan dalam mesyuarat perlulah ada hasil pemeriksaan, seperti poin yang kedua ni ya, pemeriksaan tempat kerja secara berkala, which is 3 bulan sekali juga. Jadi maknanya pemeriksaan tempat kerja ini perlu dimasukkan di dalam takwim JKKP JFPIB, dan selepas pemeriksaan perlu diadakan satu mesyuarat JKKP untuk 3 bulan sekali. Jadi bila kita tanya apa yang kita mau bincang dalam mesyuarat, sebenarnya adalah yang pertama hasil pemeriksaan tempat kerja. Apa yang kita gunakan, kaedah yang kita gunakan untuk pemeriksaan tempat kerja, kita menggunakan senarai semak yang PKKP sediakan. Cumanya kita hanya ya setakat ini PKKP telah menyediakan 2 jenis senarai semak, iaitu senarai semak KKP pejabat ataupun kolej kediaman. Kita menggunakan satu form yang sama, dan yang kedua adalah untuk makmal dan juga bengkel. Jadi mana-mana jabatan JFPIB yang mempunyai proses kerja lain, yang itu buat masa ini kami tidak cover sebab ini adalah 2 scope of work yang general lah, yang semua orang ada di setiap JFPIB. Maksudnya pejabat memang semua orang ada pejabat lah. Jadi yang mana ada kolej kediaman dia akan gunakan form yang sama. So dia berkaitan, dia almost similar. Cumanya bengkel dan makmal tu kita kena asingkan sebab bengkel dan makmal ni dia ada banyak hazard lain seperti safety hazard, dari segi chemical hazard, dari segi machinery dan sebagainya. So that's why kami bangunkan setakat ini 2. Tapi macam FPL, dia orang ada section peladangan dan sebagainya. So memang senarai semak yang sedia ada ini tidak dapat occupied dia orang punya proses kerja. Dan setakat ini pihak FPL telah pakai senarai semak daripada Jabatan Pertanian lah, which is kami tidak ada halangan dan ianya sekiranya
semua hazard dapat di-cover di dalam senarai semak tersebut, kita rasa benda itu boleh diguna pakailah. Okay, so hanya perlu, JKKP hanya perlu menggunakan senarai semak yang kita sediakan dan membuat pemeriksaan di dalam jabatan masing-masing menggunakan senarai semak tersebut untuk mengetahui status status kepatuhan lah kepada hazard-hazard lah daripada, baru kita akan kenal pasti apa hazard yang ada di dalam tempat kerja kita. So contoh pejabat, mungkin kita akan rasa di pejabat, saya rasa tidak ada mungkin risikonya rendah. Yes, sometimes kita merasakan risiko rendah, tetapi untuk hazard fizikal mungkin rendah, tetapi hazard ergonomik dan juga hazard psikososial mungkin di pejabat lebih tinggi. That's why setiap JFPIB dia mempunyai keunikan lah, dia berdasarkan proses kerja masing-masing. So kita tidak boleh anggap setiap JFPIB ni sama. Kita tidak boleh menggunakan satu risk assessment ataupun daftar risiko yang sama. Kita mesti tengok daftar risikonya, mungkin hazardnya sama tetapi tahap risikonya berbeza. Maksud saya, mungkin di pejabat PKKP kita sama, di PPKA pun adalah kerja pejabat. So kita dua-dua jabatan mempunyai skop kerja yang hampir sama. Tetapi risk di sini mungkin tahap risikonya tidak sama disebabkan mungkin kekerapan mesyuaratnya lain, penggunaan mesinnya pun berbeza. Sebab risiko itu kita nilai berdasarkan kekerapan dan juga kesan kepada impact to the human lah, sama ada memberi kecederaan ke ataupun memberi kesan MCs beberapa hari ataupun hanya first aid punya case lah. Jadi sebab itu saya cakap tahap risiko tidak akan sama di semua tempat kerja. Jadi kalau kita buat high rec, jangan copy high rec daripada jabatan lain bulat-bulat. Sebab kita tidak, mungkin kita boleh salin dia punya hazard, tetapi kita tidak boleh salin risk, dia punya risk punya rating. Risk rating tidak akan sama. Mungkin di PKKP ratingnya lebih tinggi daripada tempat lain. Depends lah, kita tengok kepada, sebab tu kita kena buat pemeriksaan tempat kerja dulu. Begitulah, itulah maksud saya. Jadi untuk poin yang kedua ni, hanya perlu buat pemeriksaan tempat kerja dan mencadangkan langkah pemulihan. That's why kenapa kita cakap banyak JFPIB dia masih lagi kurang jelas dan kurang faham apa peranan JKKP dan apa itu ERT. Okey, hari ini saya mau jelaskannya. ERT adalah Emergency Response Team. Emergency Response Team adalah bertanggungjawab bagi memastikan prosedur ataupun SOP kita lah semasa kecemasan itu in place. Itu fungsi ERT. Okay, so that's why ERT akan buat dia akan buat fire drill, dia akan buat latihan kecemasan, dia akan buat latihan first aid dan sebagainya. Itu berbeza dengan JKKP. Jadi mungkin perlu dipahami lah ya, mungkin hari ini saya jelaskan. ERT dia adalah komponen di dalam JKKP. Cumanya ada JFPIB kata sebab kami share bangunan, so kami share JKKP. Untuk pada masa inilah, untuk 2021, PKKP menyarankan kalau boleh, kalau setiap jabatan itu ada pengarah ataupun dekan masing-masing, kita minta dia orang wujudkan masing-masing. So maknanya sebab ada isu ataupun ada benda yang memerlukan keputusan ataupun tindakan langkah pemulihan yang memerlukan kos. Jadi setiap ketua jabatan dia bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan kaki tangannya dalam keadaan yang baiklah. Jadi ada masanya benda tu, contohlah saya bagi bangunan chancellery ini. Di sini ada beberapa JFPIB. Kalau kita share JKKP,
memang huru-hara lah sebab semua risiko kita berbeza. Walaupun kita mempunyai skop kerja hampir sama, that's why saya cakap risk itu berbeza. Okay, PKKP dengan Jabatan Bendahari risikonya sangat berbeza. Jadi kalaulah kita buat satu JKKP yang sama, okay, so dalam mesyuarat JKKP, okay, jabatan ini cakap kami punya risk begini dan kami perlukan PPE begini. Kami perlukan alat pelindung diri begini. Di PKKP, alat pelindung yang kami gunakan sebab kami kena audit di semua tempat. So kami kena juga ada respirator contohnya untuk masuk ke dalam makmal-makmal yang mempunyai bahan kimia yang boleh menyebabkan kesan kepada kesihatan. Tetapi kaki tangan di Jabatan Bendahari, dia tidak perlu menggunakan respirator itu sebab dia hanya bekerja di kawasan Jabatan Bendahari ataupun di tempat lain yang tidak berkaitan dengan makmal. Okey, itu contohnya. Jadi siapa yang kena beli? Kalaulah kami ada satu JKKP saja, dia tidak akan, dia ada, itulah implikasinya tu dia berbezalah, itu maksud saya. That's why kami menyarankan setiap JFPIB perlu mewujudkan JKKP masing-masing dan membincangkan setiap risiko yang dialami oleh kaki tangan masing-masing. Itulah poin yang saya mau share lah. Okey, saya sharekan juga macam jabatan pusat ketua Galeri Azman Hashim. Ada JPB cakap kami tidak sampai pun dalam akta cakap 40 orang kaki tangan baru diwajibkan wujudkan JKKP. Yes, itu dalam konteks satu organisasi. Itu maknanya di peringkat perundangan, kalau satu organisasi, contohnya syarikat A, dia mempunyai 40 orang kaki tangan, dia wajib mewujudkan JKKP. Dalam konteks UMS, kita ada 4,000 lebih kaki tangan. So kalau kita wujudkan hanya satu JKKP, adakah dia boleh mendengar semua risk ataupun hazard yang dialami oleh kaki tangan di JFPIB yang tidak ada di dalam JKKP itu? Contohlah yang bagi senang lah, di dalam JKKP UMS sendiri, kita ada semua ketua jabatan di sana. Tetapi tidak juga semua ketua jabatan tu dapat maknanya ketua jabatan di situ tidak dapat menyuarakan semua untuk setiap wakil yang ada di dalam. Jadi maknanya untuk satu mesyuarat, kalau kita menganggap satu mesyuarat itu memadai, saya rasa tidak dapat mengcaterlah semua masalah yang wujud. That's why kalau boleh kita minta setiap JFPIB buat, jadi mudahlah dia pantau di peringkat JFPIB masing-masing. Itu sahaja. Okey. Jadi panjang-panjang kita pergi kepada poin kedua. Peranan yang seterusnya adalah melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat atau kemalangan maupun kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan bersama cadangan untuk langkah pemulihan. Okey. Okey, yang tadi tu, yang kedua tadi kita cerita, kita buat sahaja pemeriksaan tempat kerja berdasarkan senarai semak. So, bila kita identify daripada senarai semak kita go through, okey, ini kita tidak, okey, contoh fire drill ini sudah tamat tempoh. So, apakah cadangan langkah pemulihan yang perlu kita cadangkan adalah memohon kepada pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak yang berkaitan untuk menggantikan fire extinguisher tersebut. Sebab itu bukan di bawah kawalan JFPIB kan? Dia di bawah kawalan JPP contohnya. So, apa langkah pemulihan yang perlu kita buat adalah memohon kepada pihak JPP bagi menggantikan. Jadi kita ada data, okey, kami ada 30 fire extinguisher. So bila pemeriksaan ke semua 30 ini telah tamat tempoh. So itu adalah langkah yang kita akan buat dan kita akan semak di dalam mesyuarat yang seterusnya. Itulah sebab keperluan benda ni kita buat 3 bulan sekali. Contohlah kalau keperluan ini kita buat setahun sekali, macam audit kan kita buat setahun sekali. Jadi kalau isu fire extinguisher itu hari ini kita identify, tahun depan baru kita semak balik. So
untuk memastikan dalam keadaan tempoh setahun itu kita dalam keadaan yang bersedia sekiranya berlaku kebakaran, kita tidak in place lah benda tu. So maknanya benda tu tidak dapat dikawal lah, maknanya keadaan itu tidak dapat. That's why kita kena adakan juga 3 bulan sekali bagi mengenal pasti apakah isu dan langkah pemulihan yang kita kena cadangkan, dan kita akan semak di dalam mesyuarat yang akan datang. Begitulah. Okay, sama juga ini yang tadi yang ketiga adalah keadaan ataupun kemalangan. So setiap JPIB kena melaporkan. Saya rasa yang ini PKKP telah memberi taklimat kepada semua setiausaha yang telah kami kenal pastilah. Kita telah adakan satu sesi taklimat kepada semua setiausaha untuk memastikan QR code untuk Nadopod. Pernah dengar lah bahkan Nadopod, adakah yang baru dengar hari ini Nadopod tu? Nadopod ini telah kita telah lancarkan. Sebenarnya Nadopod ni sebenarnya kita telah bangunkan pada tahun 2019 dan kami run penggunaannya di peringkat JFPIB OSHMS. Apa itu OSHMS? Adalah Occupational Safety and Health Management System. Untuk makluman, ada 14 JFPIB yang telah menerima pensijilan ini. So kami run dulu pada peringkat awal daripada 2019 hingga 2020. Kami run penggunaan itu di peringkat JKKP OSHMS. Dan setelah kami merasakan ianya boleh digunakan dan dikembangkan, sebab itu kami telah mewar-warkan kepada semua JFPIB untuk mengguna pakai QR code tersebut. That's why kita adakan taklimat kepada semua setiausaha untuk memastikan semua JFPIB telah create dia punya QR code masing-masing. Sebab QR code ini dia mestilah by JFPIB. Dia tidak boleh pakai QR code daripada jabatan lain lah. Sebab tujuannya JFPIB tersebut sekiranya tidak ada QR code, dia tidak akan dapat apa-apa aduan ataupun sebarang laporan kemalangan. Sebab dia tidak pamerkan kan dan tidak mewar-warkan. Jadi kalau boleh selepas taklimat hari itu semua JFPIB dimohonlah untuk memastikan QR code tersebut telah diwar-warkan dan dipamerkan di lokasi-lokasi strategik untuk memastikan setiap individu yang berada di JFPIB melaporkan sama ada kemalangan ataupun keadaan yang tidak selamat. Apa itu keadaan tidak selamat tu? Contohnya dia nampak ada lubang sudah di satu area di jabatan tu ataupun atap bocor dan sebagainya. Kalau dia merasakan itu keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan kecederaan, dia boleh buat aduan lah di dalam sistem tersebut. So hanya perlu scan QR code tersebut dan isilah detail. Okay, so once dia submit form tersebut, siapa yang akan menerima notifikasi adalah setiausaha JKKP di JFPIB. So setiausaha dan ahli lah yang dirang identify akan membuat siasatan kepada aduan tersebut dan memberikan cadangan pemulihan. Sekiranya cadangan pemulihan yang dicadangkan di peringkat JPIB tidak dapat diselesaikan, so isu ini perlu diangkat kepada JKKP UMS yang dipenguruskan oleh VC lah. So that's why kita jemput semua ketua jabatan di dalam mesyuarat JKKP UMS untuk memberikan input sekiranya ada isu yang tidak diselesaikan dari peringkat JKKP JFPIB boleh dimajukan di peringkat JKKP UMS. Itulah ya. Okay, saya tidak pergi detail sangat. Kita pergi seterusnya memeriksa dan membantu JKKP UMS lah. Inilah peranan utama kita. Sebenarnya skop itu sebenarnya sama juga dibuat oleh JKKP UMS lah.
So ketua jabatan adalah dianggap sebagai pengerusi lah di JKKP JFPIB. So that's why kita jemput semua ketua jabatan untuk hadir JKKP UMS untuk membangkitkan ataupun memajukan sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan di peringkat JKKP masing-masing. Okay, so membantu JKKP UMS dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan maupun kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di JFPIB ataupun Kolej Kediaman. So yang tadi dia melapor dan membincangkan serta memberi cadangan. Seterusnya menyiasat. Okay, so once kita terima aduan, kita perlu buat siasatan. So siasatan tu PKKP juga dengan bantuan ataupun penganjuran BSM melalui kursus-kursus anjuran IDP BSM, kita adakan satu kursus penyiasatan insiden. So cara untuk menyiasat kita telah jelaskan di dalam kursus tersebut. So nanti ada lagi siri 2, mana-mana JPIB yang belum join lah. Sebab kursus tu terbuka kepada semua skim. Dia bukan wajib kepada skim mana-mana lah. Dia terbuka kepada semua skim dan siapapun ahli JKKP yang mau join, just isi sajalah permohonan di dalam IDP tu. Okay, so di situ kita akan detailkan how to buat investigation selepas kemalangan maupun kejadian berbahaya ataupun penyakit pekerjaan. Okay, seterusnya membuat cadangan pemulihan dan tindakan penambahbaikan ke atas risiko di tempat kerja. Okay, ini nombor 5 ini adalah merujuk kepada daftar risiko KKP. Dia bukan daftar risiko yang BPQ buat ya. Itu daftar risiko proses kerja kan. So yang ini adalah daftar risiko KKP di JFPIB. So yang ini pun PKKP akan adakan melalui BSM juga kita akan adakan kursus HIREC untuk yang inilah. Apa itu HIREC? Hazard Identification, Risk Assessment dan Risk Control. So di dalam kursus tersebut kita akan bantu JFPIB untuk membangunkan HIREC masing-masing. Bukannya kita bagi kursus membebel je lah. Kita sama-sama membangunkan. So mana-mana yang tiada, kita join lah kursus tersebut untuk memastikan kita kenal pasti apa risiko di tempat kerja. Okay, so seterusnya mengkaji semula tindakan dan amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP UMS. So yang ini, that's why saya cakap tadi, setiap 3 bulan kita kena adakan mesyuarat. So kita kena adakan pemeriksaan tempat kerja. Kita akan buat dia seperti PDCA lah, dia buat cycle tu balik. So maknanya cycle ini perlu dibuat 4 kali setahun lah. Setiap 3 bulan, maknanya January to March, 1 cycle. April sehingga Jun 1 cycle, Julai hingga September dan Oktober hingga Disember. So 1 cycle. So KPI dalam KRA 4 adalah memastikan setiap JPB buat 4 kali mesyuarat dan di dalam mesyuarat tersebut perlu membincangkan ke elemen-elemen yang saya jelaskan di atas tadi. Yang pertama mengadakan membuat pemeriksaan. Yang kedua adalah melaporkan dan menyiasat melaporkan dan membincangkan berkenaan kemalangan ataupun keadaan tidak selamat. Yang ketiga menyiasat dan keempat adalah mesyuarat. So benda ini yang tadi ni 3 di depan ni sebenarnya akan dibincangkan dalam mesyuarat. Jadi sebab itu kami pentingkan ada minit mesyuarat. Sebab kami mau tengok apa yang dibincangkan di dalam mesyuarat tersebut adakah merangkumi ke semua elemen yang saya sebutkan tadi. So that's why kita akan buat cycle itu sebanyak 4 kali lah setahun. Okay, jadi saya mohon jasa baik semualah JKKP, JFPIB untuk memastikan kita sama-sama menjayakan. Tujuannya sebenarnya bukan untuk PKKP sahajalah. Dia adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan semua kaki tangan yang ada di JFPIB. Itu sebenarnya matlamat dalam OSH ni lah.
kita bantu PKKP sebagai koordinator, kita bantu semua JKKP untuk come up ataupun memastikan pengaktifan ni lah. So mana-mana yang tidak faham, just boleh kontak saya ataupun mana-mana kaki tangan untuk minta taklimat. Kalau hari ini tidak jelas, just maklumkan hari ini tidak jelas, saya perlukan further lagi taklimat, tapi saya perlukan maklumat daripada tuan-puan part mana yang tidak faham tu. Jadi saya boleh further kepada benda yang tidak difaham. Sebab kalau saya ulang balik semua ini, sama jugalah impaknya akan tidak faham ke semuanya. Jadi kalau boleh fokuskan satu benda, sebab sometimes JFPIB dia minta kami bagi taklimat tetapi minta general. Dalam KKP ni dia terlalu banyak skop. Jadi kalau saya bagi general, saya tidak tahu apa sebenarnya JFPIB mahu. Kalau boleh JFPIB identify sendiri apa keperluan yang diorang mahu dan kami akan fokuskan kepada part itu. So contohnya PPKA hari ini dia memfokuskan kepada peranan JKKP. So hari ini saya jelaskan peranan JKKP lah, itu saja. So saya tidak akan further pergi kepada macam mana buat penyiasatan, macam mana buat hierarchy. Itu benda yang lagi detail lah. Kalau saya jelaskan hari ini dah habis ni sampai berbuka puasa. Jadi hari ini saya cerita peranan saja dulu kan. Jadi mana-mana JFPIB kalau mau further just inform lah kami. Nanti kami advise kalau ada dalam kursus kami akan minta tuan-puan untuk join kursus. Kalau tidak ada kami memang akan bagi taklimat beginilah. Okey. Dan seterusnya perkara 1 hingga 5 kepada JKKP UMS. That's why PKKP janganlah serik kalau tengok saja surat ataupun email PKKP tu balik-balik ni diorang minta, balik-balik diorang minta. Sebenarnya kami minta untuk memastikan kita sama-sama faham lah bahkan, faham dan juga mengaktifkan JKKP untuk kebaikan masing-masing sebenarnya. So yang ini kita akan laporkan di dalam JKKP UMS. Sebelum JKKP UMS kami akan keluarkan satu reminder akhir lah, mana-mana JFPIB sekiranya ada isu ataupun isu KKP yang perlu dibangkitkan, sila kami ada bagi satu format, just isi format tersebut dan majukan kepada kami untuk kami bangkitkan di peringkat JKKP UMS. Ya, sebab kami apa yang pengalaman lah sebelum ini, bila kita tidak minta di dalam mesyuarat banyak yang timbul secara tiba-tiba dan tidak relevan kepada JKKP. Jadi dia jadi macam semua isu dibincang di dalam JKKP. That's why dia boleh drag sampai 4-5 jam. Begitu. Jadi kalau boleh isu KKP sahaja yang kita majukan dan benda itu kita bincangkan untuk mendapat advice daripada pakar-pakar dan juga badan. Kita ada satu ya, Jawatan Kuasa Teknikal dan Badan Penasihat KKP. Yang ini di kalangan semua pensyarah-pensyarah dalam bidang kepakaran masing-masing. Yang mana kita ada pakar dari keselamatan kesihatan pekerjaan sendiri iaitu Prof. Samsul. Yang kedua kita ada pakar doktor perubatan daripada fakulti Fakulti Perubatan sendiri. Lepas tu kita ada pakar bahan kimia daripada FSSA, pakar biologi, pakar sisa dan semualah. Dari engineering kita ada pakar jurutera awam, kita ada electrical, mechanical, semua kita ada pakar. So di dalam technical ini, diorang akan memberikan input lah kepada permasalahan ataupun isu yang dibangkitkan oleh JFPIB. Jadi itulah, just majukan saja sekiranya isu tersebut tidak dapat diselesaikan di peringkat jabatan. Okay? Membantu JKKP UMS dalam melaksanakan fungsi. Inilah fungsi di atas ni adalah sebenarnya secara tidak langsung membantulah, maknanya fungsi-fungsi utama JKKP UMS dan merancang serta menyelaras program dan aktiviti KKP di JFPIB masing-masing. So ini sebenarnya aktiviti program ini bukanlah untuk siapa-siapa. So aktiviti dan program KKP ini sebenarnya adalah untuk kaki tangan masing-masing juga. Contohnya hari inilah, ini antara satu program ataupun aktiviti yang PPKA
buat, dan ini adalah satu program yang diorang boleh masukkanlah sebagai diorang punya aktiviti yang diorang buat untuk tahun ni. So mana-mana JKKP JPIB kalau mau just inform kami, jangan inform secara verbal lah. Kalau boleh hantar surat kepada pengarah dan maklumkan bila tarikh yang bersesuaian, kita akan bagi apa-apa, kita akan bantulah dari segi sekiranya kami tidak ada kepakaran dalam bidang tu, kita akan mohon kepada mana-mana kami punya tim teknikal lah yang ada. Okay, so basically ini sahaja peranan utama JKKP JPIB. Itu sahaja secara generalnya. Anda tahulah general kan tak general. Saya rasa saya bentang tadi ni macam segalanya sudah saya cerita ni. Tapi itu sahaja. Dia memang nampak rumit, tapi once kita sudah buat, dia jadi flow. Saya rasa dia tidak akan jadi beban lah. Dia akan jadi rutin. InsyaAllah dia akan jadi rutin lah. Buat masa ni kita akan rasa benda ni, kenapa banyak sangat benda mau buat. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita sendiri akan tahu apa kekurangan di dalam jabatan kita untuk kita perbaiki bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kaki tangan. Itu yang penting. Sebab kami mohon maaf, PKKP tidak ada kaki tangan yang ramai untuk pergi ke setiap jabatan untuk buat pemeriksaan, untuk mengenal pasti apa risiko. Jadi sebab kami tidak berada di tempat tuan-puan, jadi kami tidak tahu proses kerja tuan-puan. Jadi setiap jabatan dia yang sendiri tahu apa proses kerja dia, dan dia sendiri akan tahu apa risiko yang dia akan dapat dan apa hazard yang dia akan ada dalam proses kerja masing-masing. Jadi sekarang ni kita mau kalau boleh setiap JPIB dia faham dan dia boleh identify lah itulah dulu. Kalau dapat yang itu alhamdulillah. Dan ini sebenarnya bukan saja boleh dipraktikkan di organisasi lah. Kita boleh kenal pasti di dalam sekitar harian lah, di rumah. Kita boleh kenal pasti apa hazard yang ada di rumah. Dan kita boleh tambah baik keadaan rumah. Kadang-kadang kita tidak perasan, bila kita tidak buat pemeriksaan, kita tidak tahu pun ada sebenarnya plug yang rosak dan berpotensi untuk terbakar. Itulah contohnya. Jadi benda ni boleh dipraktikkan di rumah dan juga di tempat kerja dan juga di rumah lah. Okay. Mungkin saya tambah sedikit lah. Di sini ada juga lampiran yang kami sertakan berkenaan carta organisasi. Ada JPIB yang tidak jelas dan mungkin tidak bersesuaian. Kami buat ni adalah general dan mungkin tidak bersesuaian kepada jabatan yang kecil. Itu kami faham. Sekiranya tidak faham, boleh terus bertanyalah dengan kami. Sebenarnya keanggotaan JKKP ini sebenarnya dalam akta lah. Dia mesti ada seorang pengerusi, sama ada ketua jabatan itu sendiri ataupun dia memberi kuasa kepada mana-mana pegawai di dalam. Pegawai ni bukan maksudnya mesti pegawai ya. Yalah, kalau boleh pengerusi ini mestilah orang yang mempunyai responsibility authority, dia boleh membuat keputusan, begitulah, itu maksud saya. Setiap usaha, okay, di sini kami mention pegawai, bukan akademik. Di sini, ini sebenarnya konteks ni untuk fakulti, sebab fakulti itu besar. Tetapi kalau di jabatan tuan-puan tidak ada pegawai pengurusan profesional, boleh lantik sesiapa sahaja yang sebenarnya dia kena at least ada maknanya dia ada background dan dia sudi untuk belajar lah. Maknanya dia mau untuk belajar dan untuk dalam JKKP ni. So tidak ada orang yang semua lahir tahu bahkan. Jadi kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. So setiap usaha ini sebenarnya siapa-siapa sahaja yang dilantik oleh ketua jabatan, kalau tidak ada background ataupun tidak ada apa-apa, datang kepada kami untuk dapatkan apa-apa jenis kursus maupun taklimat. Kami bersedia untuk memberikan sebarang info lah untuk berkaitan tu.
Even kami juga sebenarnya bercadang dan telah sebenarnya memajukan kepada pihak BSM lah untuk mengantar semua setiausaha ini untuk menghadiri satu kursus kompetensi yang dipanggil OSH Coordinator. Ya, bukan SHO lah. Untuk makluman tuan-puan, SHO tidak diperlukan di dalam organisasi kita lah sebenarnya, tidak ada di dalam requirement undang-undang. SHO diperlukan bila tengok undang-undang OSHA, SHO diperlukan di mana organisasi yang mempunyai risiko tinggi lah. Contohnya tapak bina, syarikat oil and gas, syarikat-syarikat kontraktor yang menguruskan elektrik macam MNE begitu. Dia ada term lah di dalam akta yang memerlukan SHO. That's why kita tidak ada jawatan SHO di UMS. Tetapi kita boleh memberi kompetensi kepada semua setiausaha JKKP untuk menghadiri satu kursus kompetensi yang dipanggil OSH Coordinator. OSH Coordinator ini adalah satu inisiatif daripada Kementerian Sumber Manusia lah melalui Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan yang mana dia diiktiraf di dalam DOSH, diiktiraf oleh DOSH dan dia akan ada sijil lah, sijil kompetensi yang kita akan dapat selepas kita menghadiri kursus tersebut. Jadi kita sebagai setiausaha di JKKP, di JFPAB maupun di UMS, inilah keperluan yang kita kena ada lah OSH Coordinator ni. Baru kita tahu apa peranan kita yang sebenar dan bagaimana untuk melaksanakan tugas kita lah sebagai setiausaha. Itulah yang boleh dijelaskan. Jadi that's why kami memerlukan confirmation daripada semua JFPIB orang yang dilantik sebagai setiausaha. Sebab macam mana bercakap kami merujuk kepada dokumen yang telah di-upload di dalam Google Drive. Dan bila kami identify yang kami invite di dalam grup WhatsApp setiausaha JKKP adalah penama-penama yang telah diberikan melalui Google Drive tersebut. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kaki tangan yang PM tepi untuk invite lagi kaki tangan lain untuk join dalam grup tu. Saya minta maaf sangat-sangat. Kami tidak dapat invite mana-mana yang tidak ada di dalam carta. Jadi saya mohon kalau kita dilantik jadi setiausaha, kitalah yang kena memainkan peranan dan memastikan dokumen di-upload di dalam drive adalah tepatlah, sebab nanti susah pihak kami yang akan disalahkan kalau benda tu ada yang kurang tepat dan sebagainya. Kami tidak ada tempat untuk kami refer lah. Jadi bagi memastikan benda itu smooth, kami hanya akan invite selepas JKKP masing-masing mengupload carta dan meletakkan nama setiausaha di dalam carta, baru kami invite di dalam grup tersebut. Jadi mana-mana JPB yang belum berbuat demikian, mohon mengusahakan dengan kadar segeralah, sebab ada banyak lagi info yang kami akan share melalui grup WhatsApp. Lebih mudahlah, saya rasa itu adalah media yang paling mudah dan lebih cepat untuk kita buat masa ini. Sebab sometimes bila kita melalui email, daripada save surat dan sebagainya, info tidak sampai, tidak dibaca, email terlalu banyak, tidak terskip dan sebagainya. Jadi saya rasa melalui WhatsApp tu lebih alert lah, kita lebih alert. Jadi mohonnya kalau belum ada nama setiausaha, tolong majukanlah kepada pihak kami bagi memastikan semualah mudahlah benda ni berlaku nanti. Okay, sebab kita mau invite semua setiausaha ni untuk hadir kursus OSH Coordinator tu. Okay, yang ketiga, dia mesti ada komposisi wakil pengurusan. Okay. Wakil pengurusan sometimes ada soalan juga bertanya, mestikah grade 41? Dia terpulang kepada organisasi. Kalau di dalam tu tidak ramai 41, grade 29 pun boleh wakil pengurusan.
Yang penting dia mewakili sektor ataupun section ataupun unit atau bahagian yang ada di dalam jabatan tersebut. Jadi kalau boleh, wakil pengurusan dan wakil pekerja ni at least dalam satu sektor lah ataupun satu unit lah, senang, paling kecil lah kan, satu unit. Dia mesti ada someone lah bahkan yang di-assign. So dia boleh mewakili wakil pengurusan ataupun wakil pekerja. Kenapa benda ini ada dua, ada wakil pengurusan, ada wakil pekerja? Tujuan utama akta mewujudkan benda ini adalah memastikan wakil pekerja ini sendiri akan selaku pelaksana lah, mau cakap senang pelaksana di jabatan ataupun di unit tersebut yang akan menghadapi risiko-risiko sepanjang proses kerjanya. Sebab pelaksana dia proses kerjanya berbeza dengan pengurusan. Macam pegawai lah, pegawai profesional. Dia tidak akan sama proses kerjanya dengan pelaksana. Jadi kita mau dengar juga suara pelaksana ini, apa sebenarnya masalah sepanjang dia bekerja ini dalam proses kerjanya. Contohnya dia adalah PA kepada ketua jabatan. Apa masalah yang dia hadapi? Kalau kita tengok PA, dah lah susah sangat. Diorang ni di pejabat sejak, tidak juga ada kemalangan tu. Mungkin kita rasa benda tu, ya, logiknya begitu. Tetapi PA, dia akan duduk di satu posisi yang mungkin lama lah. Maksud saya, kalau PA itu melaksanakan tugasan yang seperti duduk, menaip dan sebagainya, so dia akan ada hazard risiko lain. Maknanya dia ada hazard ergonomik. Yang itu hazard ergonomik tahulah kan? Dia akan rasa sakit belakang, duduk terlalu lama, sakit badan dan sebagainya. So ini input yang kita perlukan daripada wakil pekerja. Dia kena bagi tahulah ketua jabatan. Begini, Prof, Tuan, Puan, sejak saya masuk di jabatan ini, saya rasa saya mula sakit begini. Saya ada begini. Jadi daripada input itu, JKKP ni akan bincangkan. Ialah kita akan identify adakah masalah yang dia hadapi itu adalah berkaitan tentang pekerjaan ataupun adakah ia berkaitan dengan personal. That's why kita kena bincangkan dan mencadangkan langkah kawalan lah. So contohnya dia kata pemandu lah, kita senang dengar Contohnya wakil pekerja itu adalah seorang pemandu. So pemandu dia komplain, saya memandu sehari lebih daripada 8 jam. So saya punya badan sakit ini dan saya punya tulang semakin bengkok dan sebagainya. Contoh lah ya, ini contoh. So kita kena identify lah, adakah dia ni memang menjalankan fungsi ataupun tugasan memandu itu atas arahan jabatan ataupun mungkin dia memandu lebih daripada 8 jam, mungkin dia adalah pemandu Grab. That's why kita kena identify dan siasat lah. Kalau benda tu berlaku begitu, kita kena siasat. Perlu adakah puncanya adalah disebabkan oleh tempat kerja sendiri ataupun mungkin personal. Sama juga kalau kemalangan berlaku. Ada pernah satu soalan saya diajukan, semasa kita work from home, kita bekerja dari rumah dan berlaku kemalangan jalan raya. Maknanya kita berlaku kemalangan jalan raya semasa work from home. Adakah kita perlu consider dan laporkan sebagai kemalangan pekerjaan? Okey. Saya akan tanya balik soalan. Adakah tugasan tersebut adalah tugasan rasmi dan arahan oleh ketua jabatan? Itu soalan pertama dulu. Adakah ianya berkaitan dengan tugas rasmi? Dia kata, mestilah rasmi sebab saya work from home. Kalau saya work from home, saya boleh berada di mana-mana. Okey, saya perlu ambil anak saya perlu pergi Bataras beli barang dan sebagainya. Sebab saya work from home.
Okey, jadi kita kena tengok dulu tujuan dia pergi itu, adakah dia pergi atas dasar keperluan tugasan ataupun peribadi, personal lah. So di situ kita akan tengoklah, kita akan semak. Kalau dia memang ada arahan ketua jabatan untuk hadir di tempat ini, mesyuarat begini-begini di luar daripada kawasan tempat kerja dan sebagainya, yes, it's considered as kemalangan pekerjaan. Kalau kita work from home lah. Tetapi kalau dia pergi sambil dia mesyuarat online, dia dengar juga dalam online sambil dia memandu untuk pergi ambil anak di sekolah dan sebagainya. Itu considered as dia work from home tetapi dia tidak berada di tempat yang sepatutnya lah. Maksudnya kemalangan itu dia adalah kemalangan bukan pekerjaan sebab tujuan dia keluar adalah untuk pick up anak dia di sekolah contohnya. Jadi walaupun masa itu dia tengah bekerja dan tengah mesyuarat, jadi dia considered as bukanlah, dia bukan penyakit, bukan kemalangan pekerjaan. Itu saja yang saya mau jelaskan ya. So begitulah fungsi wakil pekerja dan pengurusan. So kalau boleh yang ini kami pulangkan balik, kena tengok balik carta organisasi, mengikut section dan unit. Kalau boleh seimbang, bukan kalau boleh, sebenarnya dalam akta dia kena seimbang. Kalau wakil pengurusan tu dua lah wakil orang pekerja. Okay, ini dalam akta ya, dia kata jumlah bergantung kepada jumlah pekerja. Jika tempat kerja kurang 100, maka 2 orang wakil bagi setiap kategori. Okay, apa yang dimaksudkan adalah kalau kurang daripada 100 orang kaki tangan, inilah komposisinya. Pengerusi, setiausaha, wakil majikan atau wakil pengurusan 2, wakil pekerja 2. Ini adalah the minimum. That's it, habis. Tapi ada jabatan, kami sebenarnya 3 orang je di dalam mesyuarat ini. Itu kami tidak wajibkanlah dia ini. Maknanya yang penting diorang bertiga ni mesyuarat dan memajukan apa-apa isu dan ada membincangkan, kami consider as JKKP lah. Walaupun komposisinya tidak cukup. Tujuannya adalah untuk memastikan itulah semua isu-isu JKKP dibincangkan. Okey, untuk JKKP yang melebihi 100, dia boleh pakai carta inilah. Dia boleh buat 4 orang bagi setiap wakil. That's why saya cakap benda ini kena seimbang. Ada juga jabatan yang saya tengok, wakil majikan seorang, wakil pekerja 5 orang. Okey, contohlah, itulah saya tak pasti. Bukan, maknanya di setiap jabatan, dia bukan satu unit saja bahkan. Mesti ada pentadbiran, dia mesti ada operation. At least 2 lah, paling kurang 2 lah dia punya unit atau section. So saya rasa boleh diagihkan mengikut itulah. So kalau ada pentadbiran, okey, seorang kaki tangan mewakili majikan di dalam pentadbiran. Jadi unit pentadbiran di sini kena ada seorang wakil lah, dia punya kaki tangan. Dan section operasi contohnya ataupun unit operasi 1 orang wakil majikan dan 1 orang wakil pekerja. Okey, begitulah. Jadi kalau fakulti dia ada banyak unit sektor dan sebagainya, dia kena banyak lah, dia kena lebih dari 4 lah setiap wakil tu. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kita mendengar semua sektor ataupun semua unit untuk memberikan kita, tujuan akta adalah memberikan hak kepada pekerja untuk menyuarakan apa yang dia alami semasa bekerja. Jadi kita kena memberikan semua pekerja ni hak untuk bercakap lah di dalam mesyuarat. Kita tidak boleh memberikan tindakan kepada kaki tangan yang menyuarakan pendapat di dalam mesyuarat JKKP ya. Itu ada dalam akta. Okay, tidak boleh mendiskriminasi dan sebagainya. Okay, saya rasa kita buka soalan lah dulu ya. Kalau ada soalan. Okay, mungkin saya share dulu satu. Ini adalah agenda lah. Ini contoh agenda. Ini yang saya share ni tidak semestinya betul. Mungkin boleh ditambah ataupun tidak. Itu terpulang. Okay. So agenda contoh yang paling wajib lah kena ada. Ini macam biasalah, haluan pengerusi kena ada. Dia kena ada pengesahan minit ataupun apa-apalah. Pengesahan minit mesyuarat lalu. Kalau first meeting tiada pengesahan minit lah kan. Tiada perkara berbangkit.
So dia mesti ada laporan setiausaha. So laporan setiausaha ni dia kena laporkanlah hasil pemeriksaan tempat kerja yang saya mention tadi dan juga apa-apa aduan maupun aduan kemalangan yang tadilah, penyakit pekerjaan dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya, agenda seterusnya dia kena membincangkan isu-isu. So that's why semua wakil ni dia kena menyuarakanlah, wakil pengurusan apalah kalau ada isu dia kena bangkitkan, wakil pekerja, dan sekiranya ada wakil pelajar bagi juga dia peluang untuk bercakap. So di dalam mesyuarat JKKP UMS kita ada wakil pelajar di dalam tu iaitu MPP lah. Jadi kita juga mendengar apa-apa masalah permasalahan lah daripada apa yang dihadapi oleh pelajar. Okay, hal-hal lain dan penutup. Inilah basic lah, ini mau cakap basic agenda yang perlu dibincangkan. Dan kalau perasan semuanya ni tadi adalah yang saya sebutkan di dalam peranan JKKP. Ini saja sebenarnya yang perlu dibuat. Okey, saya buka kepada soalan sekiranya ada soalannya. Saya cakap sorang-sorang sebenarnya. Ada orang kan? Berapa banyak yang join? Ramai, Prof. Berapa? Siapa harus masuk yang penertib? Ada sudah. Kita ada 62 orang yang tengah online sekarang. So ada soalan? Ya. Waalaikumsalam, Puan Zuraini. Ya, terima kasihlah atas taklimat dan penjelasan yang sangat jelas tadilah. Sebenarnya PPKM membuat pengakuan berani mati lah ni hari ni kan. Sebab sebelum-sebelum ni Jawatan Kuasa Keselamatan tu kita tindikkan di bawah Jawatan Kuasa Kualiti dan Keselamatan. Dan mesyuaratnya adalah di bawah mesyuarat pentadbiran PPKL lah. Tapi selepas selepas awal tahun ni kan PKKP minta laporan semua tu, jadi kita sudah kita sudah mengikutlah, dan saya pun baru aware bahawa carta tu adalah berdasarkan akta. Jadi selama ni kita tidak patuh kepada akta, supaya tidak kena apa-apalah kan. Ya. Cuma satu saya mau tanya. Ya. Tentang tadi pelan risiko tempat kerja tu kan, risiko KKP. Sebab since PPKA pun baru mewujudkan JKKP ni pada tahun ini. Jadi kita belum wujud tu risiko KKP. Cuma saya ingin minta penjelasan jugalah tentang keberadaan pejabat-pejabat yang di bawah satu bangunan macam chancellery contohnya kan, ataupun yang bangunan lain lah macam HEPA, mungkin di bawah dia ada beberapa pusat, di library ada beberapa pusat macam tu. Jadi adakah pelan risiko ni, pelan risiko KKP ni boleh kita gabungkan di bawah satu pusat, contoh kalau chancellery satu chancellery, ataupun macam PPKA perlu ada satu risiko KKP. Tapi macam contohnya kalau pelan risiko KKP bagi PPKA dia sangat-sangat limited lah macam tu kan. Okey. Terima kasih. Okey Puan, terima kasih soalannya. Okey, mungkin macam mana saya kena cari dulu sekejap. Saya kena cari ada satu senarai semak yang kami telah sharekan. Kami sebenarnya ada 3 elemen dalam tu. JKKP, ERT dan HIREC. Risiko lah, itu adalah daftar risiko KKP. So ni ada 3 elemen yang besar lah di luar daripada JKKP. Okey. So senarai semak itu memerlukan JAPIB yang pertama perlu adakan JKKP itulah. Ada carta, ada surat lantikan, ada minit mesyuarat, ada aduan kemalangan dan sebagainya. Kalau perasan ada kami edarkan di dalam Google Drive itulah kan. Yang kedua kita ada mention di sana berkenaan ERT, Emergency Response Team. Untuk makluman Puan, ERT ini untuk bangunan chancellery kita berkongsi. Untuk satu ERT yang sama. Tetapi JKKP kita tidak boleh share lah seperti saya mention tadi. Yang ketiga adalah berkenaan tentang daftar risiko KKP lah yang tadi itu kan Puan Zuraini tanya. So untuk pelan risiko ataupun daftar risiko KKP yang mana kami sering sebut HIREC lah, HIREC. Kalau selalu dengar kami sebut HIREC itu adalah daftar risiko KKP. Okay.
untuk high rec ini kami menyarankan ataupun perlukan setiap JFP mesti ada, maknanya setiap JFP ada dia punya high rec masing-masing. Kenapa saya cakap begitu? Sebab kita tidak akan sama. Itu saya jelaskan tadi, risiko kita tidak sama. Walaupun skop kerja kita hampir sama, tetapi risk kita tidak sama. Okey, kami di aras 3, aras 4, risiko kami tidak sama dengan aras 6. Kenapa saya cakap begitu? Okey, macam mana mau cakap mungkin kita ada sama, proses kerja yang hampir sama iaitu kerja pejabat. Kita ada kerja pejabat, semua orang ada kerja pejabat. So kita boleh menggunakan daftar risiko kerja pejabat yang hazardnya sama tetapi risk ratingnya tidak sama. Okey, saya bagi contoh lah ya, saya cari dulu. Mungkin tidak jelas bahkan, saya cari dulu contoh high rec lah kan. Dan juga dia punya langkah kawalan kita tidak akan sama. Kan? Untuk PKKP, mungkin langkah kawalan kami mau kepada implementation dan sebagainya. Tetapi mungkin PPKA dia perlukan training. Jadi langkah kawalan kita tidak akan sama. Contohnya PKKP kan, okey, kita ada risiko ergonomik contohnya. Postur badan yang tidak betul semasa bekerja. Jadi untuk PKKP kami tidak perlu, mungkin bukan setakat ini bukan tidak perlulah. Mungkin training itu kami letak di bawah sekali. Kami perlu kawan SOP sudah, kami perlu kepada langkah kawalan kepada engineering sudah. So dia tidak akan sama dengan jabatan lain. Okay, jabatan lain mungkin peringkat awal diorang perlukan training dulu. So itu adalah priority kepada diorang punya langkah kawalan. Itu yang saya mention tadi lah Puan. Jadi saya sharekan lah kan. Nampaknya kan mau sign kontrak ni Puan Nat dengan PPKA ni. Tiada masalah tu Puan. Minta high rec lah lagi lepas ni. Ya boleh. Tiada masalah. Jadi kita ada 61 JFPIB dan ramai juga yang memerlukan taklimat high rec dan bengkel high rec ni lah. Jadi memang kami telah majukan juga antara senarai kursus yang kami listkan untuk PKKP buat di peringkat UMS. Ada ini dibuka, saya mohon yang mana memerlukan kita semualah segerakan untuk join. Okey, ini contoh lah high rec. Ini perpustakaan. Perpustakaan adalah jabatan ataupun JFPIB yang tergolong di dalam pensijilan kami lah. Jadi memang kami wajibkan semua JFPIB yang dalam pensijilan kena ada high rec lah, itu wajib sudah. Okay, so ini high rec yang dibuat 2020. So ini template yang kami ada. So kerja komputer. Semua aktiviti kerja komputer saya rasa majority ya, saya tidak cakap semua, majority kita semua ada kerja komputer. Tetapi risk kita di sini, ini yang saya maksudkan, risiko ni tidak akan sama. Okay, mungkin ada kaki tangan di jabatan kita ini ada experience migraine kalau pakai komputer dan sebagainya. Dia tidak akan sama dengan jabatan lain. Jabatan lain mungkin macam library dia letak satu. So, dia setakat ini dia tidak pernah lagi mengalami pedih mata dan juga letih. Sebab dia telah membangunkan satu prosedur yang dipanggil prosedur kerja selamat di pejabat dan yang mengadakan taklimat. So ini langkah kawalan sedia ada yang telah diorang buat. Jadi untuk PKA, langkah kawalan ini belum ada. Jadi langkah kawalan cadangan ini dia mesti berbeza lah. So dia mesti adakan satu kursus ataupun taklimat penggunaan komputer. Contoh lah ya, ini contoh. So dia, sebab tu saya cakap satu daftar risiko ni dia tidak akan sama untuk semua jabatan. Ini macam mana? Dia punya aktiviti kerja dan hazard ini mungkin sama. Maksudnya kerja komputer dia juga boleh ada kontras kepada cahaya dan juga radiasi komputer. Yang ini kita akan sama. Penyebabnya mungkin sama tetapi langkah sedia ada dan dia punya risk rating ini tidak akan sama. Jadi that's why kalau kami adakan bengkel,
Kami akan sharekan template ini, tetapi kami akan minta JPB untuk bincang di peringkat jabatan untuk kenal pasti diorang punya langkah kawalan sedia ada, dan sekiranya tiada dia kena mencadangkan, dia kena ada PIC lah, dia ada tempoh. Inilah puan yang saya cakap tadi. Okay, contoh ergonomik lah. Ini mungkin tidak akan ramai yang kurang jelas apa itu ergonomik kan. So dalam ergonomik dia ada posisi duduk yang tidak betul. Kalau kita perasan kita ni kita lah sendirilah kan, suka duduk bersila di kerusi pejabat. Itu adalah posisi duduk yang tidak betul. Kita rasa kita selesa, tetapi untuk tempoh 8 jam bekerja, benda itu boleh menyebabkan kita akan sakit belakang. Kenapa? Bila kita duduk bersila, kita punya posture badan dia tidak lagi seperti natural punya posture, maknanya kedudukan yang natural. Kalau kita duduk dalam keadaan yang betul, kalau kita ada kerusi itu kita kena menyandar, so barulah kita punya tulang belakang akan ikut dalam keadaan natural lah, natural position. Jadi untuk dapat kesan sakit badan itu less lah, kurang. Sebab dia kita duduk dengan betul lah, pastikan punggung betul-betul rapat di bahagian belakang dan ada ruang, kena adjust ikut ketinggian, dan ada armchair, ada dia punya armrest, dan pastikan semua kerusi ada support belakang. Itu. Sometimes JFPIB, ada beberapa JFPIB, dia sangat menekankan hierarki. Ini saya jelaskan lah ya. Bila kami membuat masyarakat audit lah juga kan, ada JFPIB, dia sangat menekankan hierarki of jawatan. Awak kaki tangan grade 19, awak tak layak pakai kerusi yang support belakang. Awak kena pakai kerusi yang rendah. Dia ada yang begitu. Dan yang saya faham benda itu memang, tak tahulah mau cakap, saya tidak tahu di mana dinyatakan dalam perkeliling ataupun apa arahan yang terdahulu lah kan, yang mengatakan kerusi ni ada grade. Kalau kerusi pegawai dia kena tinggi ke aras leher. Kalau kerusi di bawah grade begini dia kena rendah sikit. Jadi makin kecil makin, jadi kalau dia tu grade 1, dia adalah tu kan support belakang, begitulah itu kan. Jadi saya rasa itu benda yang tidak sepatutnya lah berlaku. Dan kalau ada berlaku, high-rank ni lah yang akan capture keadaan itu. So maknanya kita akan tanya setiap kaki tangan, adakah kaki tangan yang masih menggunakan kerusi yang tidak ada support belakang? Adakah kerusi yang tidak boleh adjust? Masih adakah kerusi yang kaki tangan kita pakai tidak ada armrest? Saya rasa masih ada. Jadi semua JKKP kena identify inilah. Dia kena buatlah audit ataupun pemeriksaan tempat kerja 3 bulan sekali untuk kenal pasti ini. Kenapa ya staf saya ni selalu sakit belakang? Hanya 1 bulan banyak kali dia MC. Kadang-kadang kita hanya menyalahkan staf tu MC, mungkin hal peribadi. Tapi kita tidak tanya dia, mungkin dia ni ada masalah bila dia datang kerja, dia sakit belakang dan sebagainya. So itulah yang kita kenal pasti, mungkin kerusi dia tidak bersesuaian. Jadi itu yang saya mau cakap lah. Armrest, backrest, ini kena ada. Jadi dalam ergonomik kita akan tengok sudut itulah, sudut posture, kita beri kesan kepada sakit badan, kita akan rasa macam ini susah sikit saya mau jelaskan di sini, tapi itulah dia punya konsepnya lah ya. Jadi ini untuk kerja pejabat kita akan ada penggunaan mesin, so kita akan inilah risk dia, tersepit jari dan sebagainya, boleh menyebabkan elektrik, kesan kepada bahan kimia. Okay, terdedah kepada toner. That's why kalau kami buat pemeriksaan, kami sarankan kalau boleh printer itu tidak diletakkan berhampiran dengan meja kerja kaki tangan lah. Kadang-kadang JFPIB itu kalau boleh dia letak di sebelah meja dia punya mesin printer tu.
Kalau boleh dielakkanlah barang tu ya, sebab printer ni dia akan menghasilkan habuk, satu habuk kertas, yang kedua habuk daripada ink itu sendiri. Yang ketiga, risiko dari radiasi daripada dia punya flash dan sebagainya. Jadi kalau boleh buatlah jarak antara, kalau tidak ada ruang mungkin buat partition lah, buat tambah sedikit partition supaya mengasingkan mesin photostat tersebut. Jadi itu semua kita akan identify dalam risk assessment inilah. Okey, itu saja untuk jawapannya Puan Zuraini. Ada yang kurang jelas? InsyaAllah jelas. Cuma nanti minta bengkel high rack tu lah nanti lagi ya. Boleh Puan, boleh. Okey. Yang lain ada soalan? Okey. Puan Kashfi ada share di sini ya. Link untuk kehadiran. So kita boleh mohon IDP lah. Jadi minta semua untuk isikan lah ya kehadiran. Okey, ada soalan lagi? Apa lagi saya mau share? Kalau tiada sudah. Puan Nat, satu lagi yang tentang fire extinguisher ni bah. Memang dia under JKKP jugalah kan. Cuma dari segi macam maintenance dia apa semua tu, sebab macam saya difahamkan bangunan Chancellery dia punya fire extinguisher sudah expired since 2020, March 2020. Sekarang dalam proses perolehan sebab dia punya tong tu lebih 10 tahun tak boleh di-refill lagi kan. Betul Puan. Jadi maksudnya yang benda-benda begini perlu kita laporkan ke JPP dan JKKP atau salah satu? Maksudnya apa tadi soalan Puan? Ada yang fire extinguisher ni, kita masukkan pelaporan dalam JKKP juga ke ataupun memadai kepada JPP? Okey, begini. Sometimes benda ni tidak di-capture di semua tempat. Jadi kami syorkan setiap JKP, sebab fire extinguisher tu di dalam premis kita bahkan. Jadi kalau boleh setiap JKKP identify dia punya fire extinguisher sendirilah. Jadi mungkin bangunan Chancellery, yes, totally. Kita semua telah masih mempunyai fire extinguisher yang telah tamat tempoh since 2020. Dan isu ini sebenarnya telah mendapat teguran lah. Kami dapat teguran daripada audit yang dibuat oleh NIOSH lah baru-baru ini pada awal tahun, dan isu ini telah dibangkitkan. So ini pun telah kami majukanlah kepada pihak JPP. Walau bagaimanapun, apa yang saya boleh advise, bagi memastikan isu ini di-capture di peringkat JFPIB, mohon untuk dimasukkan di dalam isu. Kalau ianya masih lagi tamat tempoh, tolong dibangkitkan dalam mesyuarat masing-masing. Jadi kalau apa-apa berlaku di jabatan kita masing-masing, kita telah menjalankan tanggungjawab kita di peringkat kita. Yang di luar daripada kawalan kita, itu bukan kawalan kita lah. So kiranya na'udzubillah min zalik, kalau something berlaku, kita telah membuat part kita lah. Jadi pihak yang bertanggungjawab perlu memberikan penjelasan lah begitu. Itu maksud saya. Jadi kalau boleh capture lah, tolong capture isu-isu ini di dalam JKKP masing-masing. Dan selepas capture, dapat di dalam pemeriksaan tempat kerja. Okey, saya mau tunjuk pemeriksaan tempat kerja lah ya. Banyak-banyak ni semua yang telah berisi bah. Sekejap saya takut ada yang Eco Campus, ini di mana? Oh, bukan. Okey, contohlah yang begini ya. So di dalam senarai semak ini sebenarnya dia ada menyebut pasal fire extinguisher lah, termasuklah peti pertolongan cemas. Mesti disediakan lengkap dan mudah dicapai, ada senarai bahan. Jadi yang ini, jadi bila ada kecemasan, keperluan ini kita sudah sediakan. Jadi kalaulah berlaku satu kecemasan, kita tidak jadi ralatlah
kita mengabaikan tanggungjawab kita. Tapi bila orang tu berlaku kecemasan, kita tak tahu setiap individu dia punya masalah kesihatan yang berbeza-beza. So mungkin kalau kita lambat membuat bantuan kecemasan kepada individu ini, mungkin dia boleh menjejaskan kesihatan dia, boleh menyebabkan kematian contohnya. Jadi kita sebagai orang yang diberi bertanggungjawab, kalau ini kita tak dapat buat, jadi ralatlah juga kan. So penyambungan elektrik, ini ruang pejabat, di sini ada dimension, pasal ruang udara, disebut juga. So di sini ada elemen ergonomik. Okay, di sini kita ada sebut pasal mechanical. Kalau ada lift di bangunan tersebut, pastikan tengok adakah ia mempunyai sijil perakuan yang masih sah tempoh. Ini kena tengok. Kalau tidak, kalau ia berada tidak di sini, so apa catatan yang kena kita buat adalah memajukan permohonan penjelasan daripada pihak yang berkaitan lah. So pastikan ini ada SOP dipamer, ada dipagar. Okey, kalau kita tengok bangunan chancellery ini dalam proses menyelenggara lift kan. Jadi kita tengok pemagaran dia buat penghadang di bawah lah, di bangunan tersebut, di kawasan tersebut. So ada pemagaran. Okay, so ini semua elemen yang kita kena tengok. Kenapa benda ini penting? Sebab kalaulah tiba-tiba terbuka pintu tu, kita tidak tahu sesiapa yang ada di sini, dia tidak aware, benda tu boleh berlaku kemalangan lah kan. Okay, so persekitaran, bumbung dan sebagainya. Apa yang semua mention tadi? Sebenarnya ada pasal ini, pasal payah alat pemadam api. So di sini kita akan tengoklah berapa alat pemadam api yang ada di JPB, berapa jenis ABC dan berapa jenis carbon dioxide. Tengok dia punya description lah di setiap fire extinguisher tu lah. Okay, adakah dia masih sah tempoh? Okay, kalau tidak sah, okay, apa tindakan yang kita kena buat? So buat aduan TAMS contohnya. Okay, dia ada buat aduan TAMS sekian hari bulan. So di peranan diorang, di part diorang, dia telah buat lah. Jadi kalau berlaku apa-apa, auzubillah, diorang tidak dipersalahkan atau tidaklah rasa bersalah kan. So ada banyaklah elemen, go through lah dulu. Saya mohon untuk tengok balik dulu, buatlah pemeriksaan ni sekali. Baru kita tahu, oh begini status kita. Lampu keluar begini, lampu keluar kita ada tapi tidak berfungsi. Sama juga tidak guna. Kalau blackout nanti tercari-cari, semua pakai torchlight dan sebagainya. Okey. Itu yang saya mau jelaskan. Ada soalan kan ya? Okey, kami pun 7 ekor. Ada ekor ya. Okey, Puan Anissa, pasal lantikan, bolehkah dari kalangan orang yang sama memegang maksud Puan Anissa, okey, saya tengok balik carta ni ya. Contohnya dia juga wakil pengurusan, dia juga wakil pekerja kata Puan, begitu? Ataupun dia juga setiausaha, dia juga wakil majikan atau pekerja, begitu? Tidaklah boleh, sepatutnya tidak. Kalau dia juga setiausaha, dia juga di sini, dia juga pengerusi, dah payahlah sudah. Dia sajalah itu. Jadi kalau boleh, macam saya cakap tadi ya, saya beri contoh Galeri Azman Hashim, UMS. Dia hanya ada 3 orang kaki tangan termasuk pengarah ya. Saya cakap dia bukannya 3 orang tu kaki tangan, termasuk pengarah. Jadi seorang pengerusi, dia ada seorang setiausaha dan dia boleh mewakili inilah. Jadi dia sebenarnya dia tidak tertakluk kepada ni. Tetapi peranan dia tetap memberi input. Dan kalau 3 orang saja sebenarnya lagi senanglah kamu capture isu. Setiap tu orang boleh tanya, okey saya menghadapi ini. Ini siapa ini? Okey, pengarah boleh dengar apa masalah yang dihadapi. Begitu. So kalau 7 orang, 1 orang pengerusi, 1 orang setiausaha, sudah 2. Di sini letak 2 orang, di sini letak 2 orang, saya rasa baru 6 orang. Jadi 7 orang tu tiada, masukkan sajalah dia sebagai ahli di mana-mana ni pun okey, tidak ada masalah. Kalau tidak dapat seimbangkan disebabkan limitasi staff ataupun jumlahnya memang itu saja yang ada. Macam kami di PKKP ada 5 orang termasuk pengarah.
Jadi kami je lah betul. Kami juga lah pengurusinya, ada setiausaha. Jadi wakilnya pun tidak seimbang di sini. Yang penting isunya di capture. Begitu. Okey Puan. Apa? Ada soalan lagi? Untuk ahli-ahlinya. Okey, faham sudah makan? Okey. Nah, memanggil sudah Shopee. Okey, ada soalan lain? Risiko tempat kerja juga tu tahu Shopee tu. Iya, itu lebih juga. Ini risiko kewangan lah yang baru diberi taklimat kemarin kan dia bilang. Itulah tu. Okey, kalau tidak ada soalan saya pulangkan baliklah kepada PPKA. Ya. Kalau tidak ada soalan. So, okey. Biasanya kalau ada soalan lagi mungkin boleh PKKP boleh dihubungi dari semasa ke semasa lah kan Puan Natasha? Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. InsyaAllah lah. Jangan marah kalau saya terlambat reply ke apakah itu adalah tu. Ya. Tapi insyaAllah lah sebolehnya saya akan reply. Kalau di luar daripada saya punya pengetahuan atau sebagainya saya akan rujuk jugalah mana-mana pihak yang berkaitan lah. Okey. Agenda, ya. Agenda tu kenapa Puan Eli mau share? Nanti saya sharekan di dalam grup setiausaha boleh? Ya, share lah agenda supaya seragam kan. Ya. Satu lagi, bolehkah kita buka video dulu? Ya, Kesian boleh. si Puan Nat, satu orang dia Ya kan rupanya dari tadi rupanya. Saya ingat kan nasib baik saya dah kurik hidung lah. ambil dari tadi saya gambar punya sebagai bukti kehadiran dan aktiviti PPKA lah. Ya Puan Jumi jangan lari dulu. Kejap, boleh kasih tanya Natasha? Boleh. Enggak, Kak, bukan soalan. Kak, mesti pakai masker walaupun tengah bagi taklimat. Sebab saya di pejabat dan di pejabat ini saya berdekat dengan pengarah. Dan ada lagi. Ya. Jadi Ya Allah, ada kalau pula tadi saya di pejabat tu satu orang saya tidak akan pakai lah. Okey. Sebenarnya Prof menyaksikan kita lah sebenarnya sekarang. Terima kasih Prof, komitmen Prof. Okey, mari ambil gambar. Prof ambil gambar. Mari. Okey, Natasha. Mari kita bersama on video Okey, sinilah Kunuk kau berdiri di belakang saya. Okey, Tuan Onin mana Tuan Onin? Macam tak nampak dia ni. Ada. Ramai lagi belum on video ni. Ya, kasih on dulu video. Wah, ada Inspektor Sub. Terima kasih Tuan Masa. Okey. Prof. Okey. Mari yang lain. Mana yang lain? Di sana sudah siap. Ya, Wani dan Aisyah sila jaga jarak. Ada PKKP sini. Dah juga bah, kami tidak ada Dapat kuasa hiburan, untuk kita takut pakai inspektor mask yang apa? nanti menyaman. Ramai lagi ni belum on kamera. Ya, kasih on lah. Muraya sudah kita ni kan? Ya, Ya, mari. depan Muraya sudah. Okey, ready ya? Mungkin yang work from home ni masih belum pakai tudung. Pakai tudung dulu. Kita bagi Oh, ya. beberapa minit. Tapi Kasihkan. tak payah just serika tudung ah. Pakai je yang ada. Okey. Puan Jumi mana Puan Jumi? Puan Ya, Jumi. Jumi. Oh, baru dia mengambil tudungnya kali. Tidaklah, saya Dia on tadi. Aduh, gambar 7 Mei tukarlah bah. cuma saya ada masalah kamera ni kat laptop. Ana. Okey. Kita mau Jadi tengok saya yang pakai bersih slim bah. Mana tu? Baru betul. Cik Sherry pun ada. Ya. Ada Cik Okey, Sherry. Kashmi nanti kasih cue. Okay, ready? Senyum. Manis kurma cewek. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih. Sudah. Yang lain, ya, isi link tu kan nanti untuk dapat Ya, ID. jangan lupa isi kehadiran ya. Jangan lupa isi Untuk link. ID. Jadi kalau saya boleh isi ke tu?
Ya, sila isi. Nanti Okey. kami urus IDP dia. Okey, terima kasih Terima PPKA. kasih Puan Natasha, terima kasih terima kasih semua teman-teman rakan-rakan di yang- FIB yang lain. Ya, saya minta maaf Terima kalau ada kasih yang Puan tersinggung. Natasha dan urus tiap PPKA. Okey, makasih Cik Sherry. Terima kasih. Semua. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat meneruskan Raya. puasa. Maaf Sampai zahir cuti batin. sudah makan minggu depan. Ya. Okey, terima kasih Selamat semua. Zahir batin.